Tapi ada kajian selain pada memantapkan akidah, nilai rohani, daripada Ustaz Imran, kajian master dia, pasal apa anak-anak muda tak main masjid, dia ada dua sebab. Yang pertama, ibu bapa lah. Maknanya kita masjid kena ada data ibu bapa berapa banyak. Sebab yang anak-anak muda tak pergi masjid ni sebab mak pak tak pernah bawa daripada kecil. Sebab tu bagus kalau kadang-kadang bawa budak-budak, walaupun dia bawa umur, kadang-kadang bawa main juga bagi kenal masjid. Jadi kalau nak ajak besar mereka pun tak minat dah, mereka minat pergi tempat lain. Jadi kena ada juga lah ibu bapa yang kita engage. Dia macam PIBG lah. Kita ada surat-surat yang kita hantar dari ibu bapa sekali-sekala, program-program. Yang kedua, kemesraan orang masjid. Mereka rasa takut dengan orang masjid. Itu kajian yang dibuat. Jadi kita cuba adakan kemesraan supaya anak-anak muda yang tak bawa bagus, anak muda sangat sedikit. Sedangkan di gereja anak-anak muda pergi ramai. Kita dia tak rasa dia seronok sebab dia masa kecil dia tak bisa main. Kalau dia main masa kecil, macam di Masjid Shah Alam tu, di tempat saya mengajar tu, budak-budak ramai. Mereka makan, mereka bukan main sembahyang, budak-budak bukan sah sembahyang. Budak-budak bawah umur 7 tahun sembahyang pun tak sah. Memang dia pemain duduk belakang. Dia pun sembahyang bohong-bohong macam tu lah. Jadi kita kena ada sikit orang kata perubahan. Sebab itu kajian yang dibuat oleh Ustaz Imran dalam kajian master dia. Kemudian muka surat 24, masjid utama dalam Islam. Saya bincangkan iaitu hukum menziarahi Masjid Aqsa pada waktu sekarang. Walaupun ramai ulama mengharamkan, tetapi benda ni perlu dilihat semula supaya orang Islam ini kenal balik Masjid Aqsa dan ziarah. Dan dia boleh bantu orang-orang Palestin di sana. Sebab itu saya punya pandangan Masjid Aqsa boleh diziarahi dengan syarat, iaitu pemberian wang terhadap tentera pihak berkuasa Israel adalah terlarang. Tapi kalau terpaksa bagi bayar tu macam mana? Jadi istighfar dan bertaubatlah. Kemudian tidak boleh bergambar dengan tentera-tentera Israel. Ada setengah orang tak tahu, dia anggap tentera Israel itu macam tentera kita. Itu tentera yang bunuh orang Islam. Dia tak boleh ambil gambar yang orang lain lah. Ada orang yang tak sensitif, dia pergi sana Palestin, dia pergi ambil gambar dengan tentera Israel. Tak boleh. Dia patut bunuh orang Islam. Ada patut kita ambil gambar dengan pembunuh. Yang ketiga, sekiranya terdapat kesusahan dalam memasuki Masjid Aqsa atau kawasannya, lebih baik tidak menziarahi kalau susah lah. Macam NGO disekat, macam-macam. Pengharusan kepada kumpulan-kumpulan yang menjalankan misi kemanusiaan ini amat digalakkan. Kita ada macam-macam NGO Palestin dan sebagainya. Sebab itu kalau ada peluang ke Masjid Palestin, ke Masjid Aqsa, alhamdulillah, insya-Allah boleh sembahyang. Sebab Masjid Aqsa di situ macam masjid di Mekah dan Madinah. Itu dipanggil tanah-tanah haram. Cuma sekarang ni kita umat Islam tak ada kekuatan, maka kita nak ziarah pun susah kerana dikuasai oleh pada Yahudi Zionis. Kemudian muka surat 26, persiapan diri sebelum masjid. Ini tuan-tuan boleh bacalah, mengikhlaskan diri, mentakzimkan masjid, mempersiapkan diri dengan pakaian bersih, menyediakan diri lebih awal sebelum azan berkumandang. Ini benda-benda simple, tuan-tuan boleh gantung, boleh kopi, buat PowerPoint, gantung dekat masjid. Meniatkan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian fadilat memakmurkan masjid. Yang ni banyaklah. Jadi siapa-siapa, jadi tok siap pahala cukup besar. Kerana ia merupakan tugas Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni kalau dia buat kerja, istilah kita ni tok siap. Dalam Quran Tuhan sebut, wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira, kami perintah Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan masjid untuk orang sembahyang, untuk orang iktikaf, untuk orang tawaf. Sebab itu sebagian ulama bila mereka pencen, mereka tak jadi imam, mereka tak jadi ketua, mereka jadi dia panggil tok siap, orang yang cuci masjid. Sebab cuci masjid ni pahala besar.
Lepas tu di Turki kita tengok, saya pergi Turki, orang perempuan ramai jadi tak siap mereka yang vacuum masjid, cuci masjid. Di Malaysia macam muslimat di sini boleh minta, mana dia ajar aktiviti anak-anak muda sebulan sekali cuci masjid, pahala besar. Sebab cuci masjid ni pahala besar daripada cuci rumah. Jadi saya interview lah 2-3 orang yang cuci masjid kat Turki tu. Dia berkata yang pertama nak cari pahala lah, yang kedua dapatlah income, gaji sikit. Jadi sebenarnya kita boleh galakkan anak-anak muda, perempuan main masjid. Mereka mungkin tak minat dengar ceramah, tapi kita minta mereka main cuci masjid. Vacuum, buh wangi-wangian. Itu sangat pahala ya, sangat besar kerana dia merupakan kerjaya anbiya. Sebab itu di zaman Rasulullah yang cuci masjid itu perempuan. Bila dia meninggal dunia, Rasulullah tanya sahabat, mana dia meninggal dah semalam. Rasulullah, siapa tak beritahu? Dah meninggal malam, kami nak beritahu, takut Rasulullah tidur. Rasul kata apa? Tunjukkan aku kuburnya. Jadi Rasulullah pun pergi sembahyang jenazah dekat kuburnya, menunjukkan orang yang kerja cuci masjid pahalanya sangat besar. Sampai Rasulullah pergi cari kubur dia nak sembahyang. Jadi jangan kita hanya buka pada orang lelaki, buka pada orang perempuan. Dekat sini ada tak muslimat nak cuci masjid? Ada tak? Tak ada. Kita boleh buka sebulan sekali, 2 minggu sekali. Orang perempuan daripada kemas, dia berwangi-wangian. Ini di antara peluang kita membuka pahala. Jadi tak ada lah semua orang lelaki ada orang perempuan. Ini di antara benda-benda yang kita boleh jadikan sebagai memakmurkan masjid. Dan cadangan juga kita buat cadangan supaya ada mini library. Ada mini library dalam masjid, kita boleh galakkan orang membaca. Jadi mungkin rak dia dalam berapa ratus je, buku dalam 1,000-2,000 ni kita beli. Jadi di situ kita nak campaign. Kalau budak-budak main dia boleh baca buku dan sebagainya. Jadi perlu ada mini orang kata apa? Mini buku library untuk memakmurkan masjid. Baik, kemudian selesai ya, kita nak masuk bab yang penting nanti, adab dan etika ketika masjid. Kita ada doa ni, boleh baca sendiri doa lah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah kufita wa wuqita wa tanaha am syaitan. Baca doa ni syaitan lari daripada kita. Banyak doa-doa yang kita sebutkan di sini. Allahumma inni a'udzubika min an azilla aw adilla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Doa dengan penuh ketenangan waqsi. Muka surat 33. Kemudian doa yang panjang ni. Okey. Kemudian jumpa orang bagi salam. Kemudian doa bismillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Bila kita masuk masjid ni doa kita baca. Muka surat 35. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Ini yang masa kita keluar. Bila kita masuk, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Yang masuk abwaba rahmatik, yang keluar abwaba fadlik. Jadi kita sentiasa menghayati apa dia doa yang kita baca ketika masuk dan kemudian kita keluar masjid. Kemudian membasuh kaki untuk sebelum kita masuk masjid itu bagus, takut kotor ya. Mendahulukan kaki kanan. Bila kita masuk masjid, masuk kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Semasa dalam masjid macam pengurusi sebut tadi, niatlah i'tikaf, pahala sangat besar. Kemudian tahiyatul masjid 2 rakaat, duduk dalam keadaan tenang, berzikir, baca Quran. Ini satu benda yang sangat baik. Kemudian mengadakan, muka surat 38, mengadakan majlis ilmu. Ini juga masjid perlu pantau, majlis ilmu yang betul-betul ilmu. Bukan majlis mengumpah, bukan majlis kata kita nak menghidupkan, melakukan perubahan. Bayangkan kita belanja, saya kira di Selangor je lah, satu malam kita belanja, masjid ada dekat Selangor lebih kurang 4,000 masjid, campur semua kat 12,000. Satu malam saja kita belanja kalau RM200 untuk penceramah, lebih kurang 30,000, dekat 30,000 satu malam. Kalau kali 30 malam, dekat 1 juta kita belanja hanya untuk kuliah maghrib. Kalau setahun
dekat 12 juta. Itu saya kira RM200 kalau yang bagi 300. Kalau ada jemputan khas, tak kisah bagi berapa pun itu persetujuan, tetapi biarlah majlis itu ada maklumat, ada faedah. Dan ini hak pendengar. Sebab masjid belanja, kita belanja. Kalau penceramah santai, dia main cerita, kemudian balik tuan-tuan tak dapat apa, itu satu kerugian kalau kita bayangkan dia. Jadi makna dia ada setengah masjid dia buat audit, dia tengok mana penceramah yang tak perform, tak baca kitab ataupun tak berilmiah, supaya penceramah yang datang tu dia buatlah persediaan, sebab dia nak mengajar orang. Adalah 2-3 hadis dia baca, ayat Quran, kefahaman kepada orang supaya faham Islam lebih mendalam. Khususnya pengajian yang ada buku itu lebih selamat. Sebab apa? Sampai kepada penutup yang baik. Tapi kalau hanya ceramah saja, di luar masjid boleh ceramah, tapi di masjid biarlah kita adakan majlis ilmu. Kemudian mengadakan program masyarakat seperti ibadah korban itu di luar masjid lah, itu sangat bagus. Ibadah korban pun kita belanja setahun lebih daripada 1 bilion di masjid-masjid dalam tempoh 10 hari sahaja. Bayangkan kita ada 24,000 masjid, satu masjid kita belanja lebih kurang 10 ekor, satu ekor 5,000 hingga 7,000. Dalam masa 10 hari itu kita dah habis dekat 1,000 juta lebih ringgit. Itu yang bukan surau buat, bukan individu buat, bukan yang hantar ke Kamboja lagi, Palestin, itu tak kira tu. Itu kira hak yang masjid seluruh Malaysia yang buat korban. Kalau 10 ekor, itu saya kira yang paling rendah lah. Tapi kita tengok ada yang 17, ada yang 32. Mungkin boleh mencecah 2,000 juta dalam masa 10 hari. Tapi disebabkan pengurusan korban kita tak berapa cantik, jadi dia kadang membazir. Daging tu orang tak makan pun, kita bagi orang tu simpan dalam tiai, tak makan. Sedangkan dia mesti ada faedah. Bila kita buat, kita tak mau macam di Mekah dulu, daging-daging dam apa semua tu semua dalam tong sampah, orang bawa dalam tong sampah. Semata-mata kita nak buat ibadat sembelih, lepas tu buat macam tu. Bukan macam tu, dia mesti ada faedah. Sebab tu di Mekah mereka ada tempat simpan daging banyak dam tu, dia edak di seluruh dunia. Penduduk Mekah berapa orang dia. Jadi benda ni yang ada kajian yang nak bawa, macam mana kita tak nak membazir tulang saja. Tulang daging itu tak kira kambing ya, ini kita kira lembu. Itu sebablah Malaysia tak ada unta. Kalau ada unta, lagi lah mahal. Mencecah belasan juta kerugian pembaziran terhadap kulit-kulit dan kulit-kulit binatang daging korban, tulang mereka yang boleh dipakai, mencecah belasan juta, dibuang macam itu saja. 14 juta ni kalau dapat kat Masjid Tenaga, tutup tabung terma selama berapa tahun, lepas 5 tahun buka balik. Kita membazir banyak. Sebab itu idea-idea ada supaya mungkin jumlah korban yang 2 bilion itu, 1 bilion tu kita edak daging, 1 bilion tu dinilaikan dan duit tu diberikan kepada orang miskin macam zakat fitrah. Sebab itu zakat fitrah kita dapat beratus juta, orang miskin dapat duit. Kalau bagi beras, pening orang miskin dan letak mana beras tu. Kalau 20 orang bagi dia beras, satu cupok tu, rumah dia kecil, beras sampai 20 dia letak kat mana. Lepas tu lembaga zakat kena ada stok, kena ada lori. Sebab itu kita buat guna duit supaya menjimatkan kos-kos logistik dan seumpama dengan dia. Ada semua orang tahu dia nak bayar beras, sah bayar beras tu. Tapi individu tak apa, kalau nak bagi kat lembaga zakat kat masjid tu, pegawai tu seorang, dia nak usulnya apa? Mas, sehari 100 orang saya bagi zakat beras, dia nak letak kat mana beras tu? Semua orang yang ketat tak boleh. Kita mazhab Syafi'i dia kata kena beras lah.
Tapi kita kena fikir dari sudut pelaksanaan, bukan tak bagus. Kalau bagus macam ni cara dia, bayar dekat pusat zakat tu guna duit, jumpa orang miskin bagi beras secara individu. Lama-lama orang miskin pun tak terima, saya ada 40 kat rumah tak jual ni. Sebab tu para ulama kita di Malaysia diharuskan bayar secara nilai supaya pengurusan pun senang, nak rekod pun senang. Bukan senang tu kalau kita ada nak buat stock check tu satu-satu. Kalau 100,000 pengeluar zakat fitrah bagi beras, nak kena rekod, nak buat, nak bagi kat siapa ni, si Amino tu dia orang nak kena hantar dia macam kaya akan hantar beras. Itu tak apalah 30 rumah. Ini nak bagi kat orang miskin. Sebab tu kita punya cadangan supaya macam tu juga ibadah korban. Ada orang bagi lembu yang orang kata beratus-ratus ekor ni kita jual secara komersial, duit yang kita dapat daripada 5,000 tu diedakkan kepada orang miskin, jadi dapat korban dalam bentuk nilai. Tapi setakat ni fatwa tak ada lah. Ini saya punya cadangan je. Kalau boleh buat sangat cantik. Sebab kalau 1 bilion lembu tu dah tercapai dah orang makan, makna takut tu berlebihan. Tahun depan buka peti lembu korban tu dah ada. Kita tak mau macam tu. Jadi akhirnya kadang-kadang terbuang daging-daging korban orang makan badan. Kalau boleh digabungkan daging korban tu kita bagi, yang seplus lebihan-lebihan tu kita buat nilai, cari fuqara, sama saja. Yang tu bagi daging, ini bagi duit. Yang fuqara lebih sukakan duit sebab dia boleh guna untuk banyak benda. Bayangkan kita 10 hari tu kita kutip lebih daripada 1,000 juta. Kalah zakat. Lembu, satu lembu lalu 7,000 kan, 7,000 kan? 7,000. Itu belum kambing. Jadi kita ni duit kita habis macam tu sebab apa? Yang tu dia katakan pengurusan kita tak betul-betul sampai tahap yang tepat. Kalau tak 10 hari itu kita boleh bantu. Kalau ada 1 bilion kita boleh bantu. Kalau setiap negeri ada 400 juta, 500 juta, kita boleh bantu orang miskin, selesaikan sikit masalah hutang mereka, yuran anak-anak, yuran apa, sewa rumah dengan duit kadar korban tu. Sebab kalau bagi daging ke orang miskin pun dia kena masak lagi, guna duit lagi. Jadi kos. Okey, setiap zaman dia ada orang kata keperluan dia. Baik. Perkara makruh di dalam solat. Kita nak masuk bab pengurusan sikit dah. Memasuki masjid tanpa wuduk makruh. Mengeluarkan angin dengan tak sengaja lah, dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja tu dimaafkan lah. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan sia-sia. Tak boleh, di masjid tak sesuai. Nak buat di luar. Buat bising dan meninggikan suara di masjid, menjerit. Duduk dalam majlis sebelum duduk sebelum sembahyang tahiyatul masjid. Sebab tu kalau kita main ceramah ke, kita dengar khutbah kan, sembahyang dulu 2 rakaat ringkas. Keluar dari masjid ketika azan tanpa keperluan, makna dia tak sembahyang. Membawa barang tajam, ini tak ada, ini undang tak bagi. Yang bawa pisau dulu, macam Yaman tak ada undang yang mencegah. Jadi siapa-siapa boleh bawa pisau letak dekat dia punya selendang tu. Dia bukan penjenayah. Kita kalau buat macam tu, polis nampak tahan apa bawa pisau. Kalau dia penyembelih adalah putih, tapi dia duduk saja dekat masjid ada pisau kerih. Jadi nak main kerih boleh, tapi kena masuk silat. Gelanggang. Tiba-tiba duk main kerih Melayu kat masjid, yang tu salah undang dia. Di Yaman tak apa, nak buat di Yaman on. Kemudian 44 ini penting ni. Larangan berkaitan dengan masjid, memasuki masjid dalam keadaan junub dan haid, meludah. Tak boleh nak ludah kat atas tisu kalau tak tahan sangat. Memasukkan sesuatu yang najis, seperti budak-budak yang ada pampers tu. Kalau budak-budak yang pakai pampers, pastikan dia bersih. Ni isu kebersihan lah. Makna dia, ibu bapa ni kadang-kadang dia tunggak pampers, dia tak cuci. Tak betul tu, kena cuci. Yang tunggak pampers sama, tekankan najis juga. Jadi pergi dekat sini cuci. Itu yang betul kadang-kadang tak tahu. Sebab nak cepat, dia tukar paper, dia bubuk paper yang baru. Itu tak selesai masalah. Bahkan kita
nyeksa budak tu, mengotorkan lagi dia. Jadi kadang-kadang orang takut ibu-ibu dia kena rajin sikit lah PC. Setengah dia bersemua-semua macam tu, semua-semua tak jadi. Ayah tak mengayak kat mana. Ini yang banyak kita lihat kepada generasi yang muda-muda. Dia simple sangat. Dia lap dengan tisu basah, lagi tak jadi. Tisu basah tak menghilangkan najis. Mengikut jumhur ulama. Tak boleh macam tu. Jadi lapis sing tu ada saja. Tapi kita dah parti orang muda dia malas, dia duduk itu dia tukar kat situ. Itu tempoh boleh lah celah-celah tak tahu siapa. Dia malas nak pergi dapur. Pergi dapur duk ada. Jadi ini di antara benda-benda yang perlu diperbetulkan. Yang pertama tak menyeksa budak tu. Kemudian kalau kita nak bawa masuk masjid, dia bersih. Kalau kita hanya tukar pampers, tetap dia najis. Itu kena betul. Melainkan kita tak tahu tak. Kalau kita dah pakai pampers dia kencing tak sedap tu kira boleh. Tapi dalam keadaan kita tahu dia tu bernajis, tak boleh masuk masjid. Satu orang perempuan haid, kita tak bagi masuk masjid. Ada yang terlajak, yang tembus, kena cuci kapek. Tak pasal-pasal kapek kita kena cuci. Itu nak keluar bukan senang. Sebab tu kalau orang yang ada haid, walaupun majlis perkahwinan dia duduk kat beranda, duduk kat beranda tak ada masalah. Jadi kita tak benarkan, walaupun dia kata inilah hari istimewa dia, tak apalah. Duduk kat beranda tu pun okey. Bukan apa takut nanti apa-apa yang berlaku. Walaupun dia pakai pad dan sebagainya, tapi lama sangat. Lama-lama ni kadang-kadang pergi rumah orang pun melekat. Ada kes kan. Pergi duduk lama-lama sembang, tengok. Darah siapa ni? Kita pun tak tahu. Cek kita tak ada buah hasil. Ada orang lelaki ni buah hasil ada lah. Tapi ini di antara kadang-kadang orang perempuan dia buat gitu. Tapi tak bagus lah. Sudut kita nak bawa ke masjid. Ini zaman dulu lah mengeluarkan batu-batu masjid. Dia tak ada berkat apa-apa, tapi tak boleh bawa keluar sebab dia tu batu wakaf tu. Dia ambil cabut sana macam orang Mekah. Dia cari rumah nak ambil ni. Saya tak tahu apa. Dia barakat ni pada aman atau tempat-tempat yang dinoskan. Itu ada barakat dia. Tapi nak batu. Tapi ada orang cerita dulu juga. Kan pertama tak boleh naik sebab ada batu di tanah haram. Tapi saya tak pasti cerita tu betul tak betul. Ada orang tambah. Tapi poin dia tak boleh ambil tanah-tanah haram. Berkat ni dengan kita minum air zam-zam. Banyak benda yang kita ambil berkat. Tapi janganlah pergi ambil batu-batu kat masjid tu. Ini masuk dalam bab kita. Surat 45, hukum berkaitan dengan pentadbiran masjid. Hukum berkaitan pentadbiran ni samalah hukum dia dengan pembinaan masjid. Sebab kalau pentadbiran tak sempurna masjid. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Urusan agama ini tidak akan sempurna melainkan dengan sempurnanya sistem dunia. Beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak akan lurus agama ini melainkan lurusnya sistem dunia. Sebab itu kita boleh lihat beza sekolah-sekolah sains, sekolah-sekolah yang hebat ini walaupun bukan agama, kerana sistem dia kukuh. Dia kukuh agama tu kukuh, tapi pelaksanaan agama ini akan jadi kukuh bila sistem tu kuat. Kita ada data, kita ada pengurusan yang faham kewangan, yang tahu apa itu masjid, baru masjid jadi baik. Sebab itu sekolah-sekolah agama sebahagiannya bila mereka tak diuruskan mengikut sistem, orang nampak sekolah agama tu slow sangat. Yang pertama, cikgu tak ada diploma pendidikan. Mana mereka tak terlatih untuk mengajar macam mana. Kemudian syllabus tak tally dengan sistem Malaysia. Kemudian tak ada pendaftaran. Kemudian tak ada SPM. Jadi kalau kita buat macam madrasah, tak ada MQA. Jadi budak-budak tu duduk mengaji 4-5 tahun, keluar tak tahu jadi apa. Sedangkan tak apa, daftar, ambil sikit syllabus yang diwajibkan. Kemudian kita nak tambah, kita buatlah pengajian. Tak ada masalah apa. Cuma bayangan sebahagian mereka yang mengusahakan sekolah-sekolah ini nampak kalau kita daftar, kita punya pelajaran tak boleh buat. Banyak je orang buat. Jadi kena ada kefahaman sistem. Sebab nanti dia nak kerja kena ada SPM, dia kena ada orang kata kelulusan yang diiktiraf. Kesian kat dia belajar 6 tahun, tiba-tiba nak kerja.
Tak ada kelulusan yang diiktiraf oleh kerajaan. Sebab itu sekolah-sekolah kena fikir, banyak kena fikir, mak pak kena fikir masa depan. Jangan kita hanya nak didik dia jadi baik, tapi dia tak tahu apa dunia. Kemudian orang derma macam-macam duit, tapi akhirnya dia habis itu 5 tahun, dia tak boleh nak mohon masuk universiti, dia tak boleh mohon nak kerja kedai boleh lah. Dia tak ada sijil, tapi tak boleh lah macam tu sebab dia telah menghabiskan masa 5-6 tahun di pondok tersebut, di madrasah tersebut, tanpa sekolah tu tak engage dengan mana-mana pihak berkepentingan. Paling kurang dia boleh kerja pejabat zakat, dia boleh tolong pejabat zakat, jadi guru takmir ke, jadi apa mana-mana agensi agama, dia boleh tolong. Sebab tu bukan kita nak menyekat pengajian agama, kita nak susun elok. Kalau diusir, mereka ada pengajian akademik, dia mengajar kita pondok, mereka buat pengajian khas, dia panggil halaqah. Jadi mengajar kitab di situ. Jadi budak-budak dapat dua-dua, kerja pun boleh, baca kitab pun boleh. Melainkan memang dia tidak buat pondok, dia buat siapa nak masuk lah. Yang jenis pondok tu dulu, mengaji itu untuk orang tua-tua pencit, tak apa, yang tak masalah. Dia mengajar tatawuk, dia panggil. Yuran pun tak ada siapa nak bagi, tak orang bagi juga. Tapi yang kita masukkan sekolah, yang masuk sekolah tu yang kita kutip derma berjuta-juta, kita buat bangunan, pengajian, tapi tak ada engagement dengan kerajaan, itu yang sangat berbahaya kepada masa depan anak-anak itu. Saya anak dia tak tahu apa dia solat lah. Kita hajar doa itu guru, kemudian qasidah sikit. Qasidah tu kita buat solat, tapi tak boleh jadi satu apa dia panggil trademark untuk nak bentuk masyarakat sampai tak tahu dunia langsung. Akhirnya dia umur 17, tak tahu nak pergi mana, mengaji habis dah. Yang tu yang kita kena perbetul sikit. Tapi tak apa, teruskan benda tu. Cuma suruh mereka ni pergi daftar, ada SPM. Kalau tak ada SPM di situ, tumpang sekolah lain. Paling kurang mereka ni keluar nanti ada kerja, dapatlah gaji 1,500 tu. Kalau tak ada SPM, tak dapat 1,500. Kita kata ustaz ni dunia ustaz. Aduh, dunia yang kita kena kejar ni nak tumpu akhirat. Kalau tak ada dunia, macam mana kita nak bayar zakat, nak pergi haji. Kadang-kadang ibu apa kena kesian ke anak-anak, dia pun tak tahu apa anak-anak. Sebab dia pergi suara, mak apa yang suruh. Sebab apa? Orang saya tak ada siapa pergi Quran. Betul. Hantar mak tahfiznya ada engagement. Maknanya kita tengok, dia ada sejak SPM, dia ada staff, dia boleh sama mesej, dia boleh pergi syurah. Bukan kita suruh tutup, tapi sekolah tu kena faham, dia kena berdaftar, ada SPM. SPM tu penting. SPM ni macam orang kahwin kena ada sijil di orang tu. Tak ada SPM boleh hidup, tapi merana sikit. Jangan kita tengok 2-3 orang orang bagi macam-macam. Itu 2-3 orang daripada ramai-ramai, tapi yang ramai nak murid ni 50-60 orang. Yang ramai macam hari ni, dia pun nak pergi mana? Takkan ibu bapa tak kesian nasib dia pun. Dia pun hanya hafal Quran, mengaji sikit fardu ain. Kemudian umur 17 tak tahu jadi apa. Sedangkan anak orang lain mengaji elok, hafal Quran pun hafal, bahasa Arab pun kuat, SPM pun ada, semua ada. Jadi pasal apa kita nak keluar daripada dunia realiti kita ni yang memang macam tu. Jadi itu yang kita kena tahu tentang pentadbiran. Seluruh dunia ni akan jadi elok kalau pentadbiran elok. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Umat Islam yang melumpuhkan aspek hukum maqasid dan mengabaikan hukum wasilah, termasuklah pengurusan dan pentadbiran di masjid, dinamakan sebagai ekosistem. Anggapan sebagai golongan agama bahawa urusan pengurusan dan pentadbiran adalah urusan dunia adalah salah. Kerana kaedah menyatakan ma yuaddi ilal wajib fa huwa wajib. Sebab itu kalau kita ada audit, ada orang yang membuat kiraan accounting yang betul, duit itu kita dapat jimat dan digunakan pada orang kata benda-benda yang lebih berfaedah. Sebab itu duit ni dia ada tanggungjawab dia. Sehingga orang dia hurai hadis itu salah, dan saya cuba perbetulkan hadis kefahaman tersebut. Bersedekah dalam keadaan tak sedar, mana boleh sedekah kita kena sedar berapa ringgit kita bagi, 2-3 ringgit.
Kalau tak Quran tak takbir lah, yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Sedekah mesti lebihan daripada duit asasi. Jadi makna kita belanja sebulan kata 1,500 2,000, yang sedekah tu lebihan daripada tu. Baru dia berlaku sedekah yang progresif. Kalau kita ambil sedekah daripada kewajipan, jadi anak-anak tak cukup belanja, isteri tak cukup. Jadi sedekah itu adalah lebihan, surplus daripada kewajipan yang kita biayai. Begitu masjid, setiap duit yang masuk dicatat, dia ada double entry dia tu, kemudian yang keluar direkod supaya kita tahu di mana belanja. Hadis itu bukan cerita pasal tak tahu, hadis itu kinayah kepada ikhlas. Makna ikhlas ni kita tak harap bantuan, tak harap pembalasan orang puji, bukan maksud hatta la ta'lama shimalu, sampai tangan kiri tak sedap kita pun buat tak tahu, akhirnya buat tak tahu dia keluar itu. Karena huraian yang salah terhadap hadis. Bukan hadis itu menunjukkan kita sedekah jangan ambil, jangan buat tahu, jangan buat tak tahu. Bukan, hadis itu hanya nak menerangkan tentang kepentingan ikhlas di waktu kita menderma. Kalau tak adalah para sahabat kira duit. Abdul Rahman bin Auf bila dia meninggal, kira-kira semua harta dia ada 80,000 dinar. Kira 80,000 dinar. Jadi tak tepat bila orang kata duit ni kita tak payah fikir, miskin tak payah fikir, rugi kena fikir, duit fikir rugi untung semua. Cuma keikhlasan tu makna kita tak mengharapkan balasan. Apa yang kita bagi tu kita tak harap dividen, kita tak harap. Yang kita masuk pelaburan tu, itu bukan derma, itu pelaburan. Pelaburan kita ada hak bertanya berapa dividen. Tapi yang kita derma kat masjid, kita tak nak tanya dividen, cuma kita nak tengok duit itu disalurkan kepada benda yang tepat. Okey. Baik. Jadi inilah kewajipan kita. Maka kita mengetahui pengimaran masjid ialah kewajipan yang bersifat fardu kifayah yang tak dapat dilaksanakan melainkan dengan pengurusan pentadbiran, pengurusan berjalan dengan baik. Ini yang kita namakan fiqh pentadbiran. Maknanya pelantikan kena daripada orang yang berkelayakan, yang betul-betul dia kena wajib kursus. Bila dia dilantik, bila majlis agama panggil buat kursus pentadbiran, dia wajib sebab dia melibatkan banyak perkara. Isu-isu masjid, isu-isu kewangan, isu-isu laporan, isu audit. Dia memanglah nampak dulu dalam kitab fiqh tak ada, tapi dia ada dalam kitab fiqh, cuma dia tak jenamakan sebagai audit. Dia jenamakan sebagai penjagaan duit, pengawalan duit, itu saja. Itu istilah-istilah dulu. Hukum pelantikan imam, yang ni kena jaga betul-betul sebab imam ni amanah. Tapi kalau si sudut pelantikan yang ada tauliah tu tak ada isu sangatlah, walaupun kadang-kadang dia baca kurang fasih. Ini kalau yang melibatkan imam-imam di surau yang bukan di bawah jabatan agama, kira pakai lantik sendiri, itu yang menjadi masalah. Sebab kita kena tahu imam ini dhamin, dipertanggungjawabkan. Kalau dia tak sah, maka makmum pun boleh jadi tidak sah. Itu pelantikan imam ni tak boleh campur aduk imam dengan pentadbir dunia yang berasing. Jadi kita sekarang ni tak bagilah imam pun jadi nazir tu imam, dia kena separate, dia kena asingkan, takut ada conflict of interest. Ada soalan baru ni kita ada buat di Perak itu, dia tanya takkan tak boleh, bukan haram, tak boleh dari sudut dia panggil good governance, pengurusan tak bagus. Dia imam, dia buat pengurusan, jadi dia akan jadi konflik, akan jadi pergaduhan. Kalau boleh AJK tu tak boleh ada adik-beradik. Misalnya kalau pengurusi sehari AJK dia isteri dia, itu lagi konflik. Sebab nanti mesyuarat di rumah, dia bawa ke rumah buat keputusan dia. Sebaik-baiknya jangan ada hubungan kekeluargaan. Pilih salah satu, sama ada isteri ataupun suami. Kalau isteri jadi, suami rehat saja. Sebab kebanyakan kes dia konflik. Walaupun jawatan tak ada elang sangat, elang tu kita bincang ada yang bagi dan sebagainya, tetapi kebanyakan praktisnya ada kes masjid tergantung juga. Sebab orang buat laporan, suami isteri buat keputusan. Jadi better tu, kalau walaupun isteri dia mungkin guru besar, orang hebat, tapi kita tolong belakang. Tapi kalau better jangan masuk mesyuarat. Sebab apa?
Bila dia ada syahwat dia, pentadbiran ni ada syahwat dia. Bila kita ada pegang jawatan, mesti kita nak bersorak. Tiba-tiba suami kita pengurusi, mesti kita, abang saya rasa tak betul cara abang. Dia duk meracuni pemikiran suami dia. Suami dia pun dah takut isteri, maka berlakulah di rumah pun dia takut, di mesyuarat pun takut, celaru. Jadi better dari sudut good governance, kita tak mau ada hubungan. Kalau si korporat macam tu, kalau dalam korporat kita CEO tak boleh lantik penasihat abang, ayah, anak, sebab benda tu akan bawa masuk dalam mesyuarat di rumah. Tadi yang kita meeting tadi tu, dia mula kita habis kat minit tu ya, lah sembang-sembang boleh, tapi dia akan pengaruh. Sebenarnya tak bagus, sama ada gaji, tak ada gaji, dia tak boleh bawa masuk anak-anak dalam apa. Kalau syarikat SME boleh lah, kita buat kedai kecil-kecil, buka kedai runcit, itu tak apa, dia bukan corporate, dia tidak melibatkan saham, itu dia panggil retail, itu tak ada masalah. Itu dia punya modal pun 50,000, 60,000, itu yapi lah. Tapi yang melibatkan governance tak betul. Dia bukan haram, dia tak haram. Tapi dari sudut kalau kita kata prestasi itu, kalau kita buat bintang lah, kita tak boleh bagi 5 bintang, bagi 4, 3 bintang, melainkan dalam keadaan darurat. Darurat tu zaman dulu orang tak ada, setengah orang dia guna hujah apa, Rasulullah lantik Sayyidina Ali, itu dia panggil mizan lain, mizan nubuwah lain. Mizan kita ni susah, kita pun tahu. Kalau kita dalam satu tempat tu semua adik-beradik kita, satu penghormatan tak berlaku. Yalah ni abang kita ni, pak kita ni, adik kita nak macam tu. Tapi bukan isu haram. Haram bila berlaku perkhidmatan, itu dia panggil isu good governance. Good governance. Sebab tu kalau syarikat besar-besar macam Petronas, dia dah tak bagi dah suami isteri bekerja sekali. Dia bergaduh sampai kejadian. Cuti dua-dua. Jadi dua orang, bila cuti dua orang cuti. Dia pajak dia bagi lagi. Tapi dia tukar tempat lah. Jadi susah. Nampak? Begitulah di pelantikan imam, pentadbiran, elok kita asingkan kuasa. Itu satu ijtihad yang baiklah. Kriteria imam 48, menguasai bacaan Al-Quran. Ini yang bagus, yang tak isu kita buatlah bagi sanad. Kita Syekhul Qurra di Malaysia ni dah makin banyak lepasan syubra ni. Kalau boleh tuan-tuan yang jadi imam ni buat satu majlis 2 jam je ambil sanad Fatihah, baru dia confidence sikit. Betul, bagi sijil gantung kat depan tu, jadi orang yakin imam tu ada sanad. Sekarang ni kita kebanyakan imam, kita pun tak tahu dia ambil sanad mana. Bukan kita kata tak yakin, tapi kalau baca versi Jawa kita faham ni tak ada sanad ni. Walau zalim, tak boleh begitu. Jadi kita nak apabila dia lantik jadi imam, walaupun dia dah bacaan dia tepat, tapi ambil satu program bersanad. Anak saya tak isu kita yang lepas saya syukur ramai, buat satu hari ajak cara bacaan yang bersanad daripada Mesir. Jadi dia jadi imam. Kalau tak ambil imam luar pun tak apa, tarawih dia ada dapat sanad lah. Jadi itu memperkuatkan apa dia panggil apa, kepercayaan orang kepada imam, kerana dia telah diberi lesen oleh orang yang ada sanad. Bukan sanad berkat, sanad bacaan ni. Makna dia baca depan Tok Syekh tu, sampai Tok Syekh kata, okey, bravo, baru jadi imam. Confidence ni. Jadi itu program yang saya cadang di mana-mana supaya setiap imam yang di bawah jabatan agama ni diberi sanad saja. Bukan kita suruh sanad Quran 3 juzuk, sanad Al-Fatihah saja, kerana dia rukun sembahyang. Kemudian menguasai hukum hakam berkaitan dengan etika solat. Ini kena baca kitab hukum. Kita di Telaga Biru ada buku nama dia Hukum Solat Jemaah Mengikut Mazhab Mu'tamad Syafi'i oleh Dr. Nizam Abdul Qadir. Ada, diambil dari kitab Minhajul Talibin. Kalau tuan tengok dekat Google ada Hukum Solat Jemaah Mengikut Pandangan Mazhab Syafi'i. Lebih kurang 140 muka surat. Tapi sangat menarik. Kenapa?
dia menguraikan semua benda yang berkaitan dengan hukum hakam berjemaah. Kemudian hukum hakam yang berkaitan dengan solat berjemaah, kita pun ada hukum solat jemaah oleh seorang tokoh mazhab Syafi'i namanya Ustaz Khidir di Johor. Dia AJK Fatwa Negeri Johor, seorang alim Syafi'i. Buku tu dah tebal 150 muka surat, ada di Google, boleh cek. Okey, ini masalah yang menarik, iaitu hukum melantik imam yang buta. Ini yang sekali kerajaan di peringkat wilayah mereka cuba nak dekati orang OKU, tapi mereka dekati dari sudut sembahyang di masjid. Saya bercadangkan bukan setakat jadi makmum, jadi imam di masjid. Cuma lantik mereka jadi imam yang kedua atau yang ketiga. Kalau imam pertama susah juga lah. Imam pertama ni dia ada kerja juga. Jadi kita nak kena usung dia, nak kena buat dia apa ni. Tapi ambillah dia yang ketiga. Dari sudut ekonomi bagus, kita bantu ekonomi orang OKU. Dia pun ada yang berkahwin. Jadi allowance yang 1,500 ke 2,000 kita boleh bantu keluarga mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menghargai orang OKU. Orang OKU bersama sebab mereka dah ada tempat di masjid. Setakat ni saya tanya banyak negeri belum ada lagi pelantikan imam OKU. Kalau kita buka lah, sebab OKU ada yang hafal Quran. Kalau dia jadi imam seminggu sekali 2 kali pun dah sangat bagus. Kita menghargai mereka. Dan mereka pun ada orang kata apa, pendapatan. Daripada mereka duduk di bawah jambatan dekat pasar malam menyanyi tu, baik kita bantu mereka dari sudut mereka terlibat di dalam pengurusan masjid, dapatlah pendapatan yang halal. Mengikut mazhab Syafi'i, cuba tengok muka surat 49, dia kata apa? Was-sahihu 'inda al-ashab anna al-basira wal-a'ma sawa'un kama nassa 'alaihi Syafi'i. Hukum melantik ataupun orang buta menjadi imam sama sahaja dengan orang celek menjadi imam. Bahkan kata ulama, orang buta lebih bagus kerana lebih khusyuk. Cuma kita terlepas isu ini. Saya terlibat sebagai penilai di Jakim, mereka bagi grant dekat USIM. Tapi saya rasa tak lama Jakim buat keluar lah, iaitu hukum-hukum ibadat yang berkaitan dengan OKU, lebih kurang 100 lebih muka surat. Kalau 18 boleh kita bincang. Tadi duduk dalam handphone dan tak ada nak bagi ni. Berapa masih dalam kajian. Depa pensyarah di USIM Dr. Azman buat. Itu semua yang melibatkan OKU, buta pekak apa semua. Ibadat-ibadat sampai haji lah untuk OKU. Jadi makna dia dari sudut kita di penjelasan Jakim, banyak benda yang kita buat dah, cuma benda tu nak turun ke peringkat macam masjid. Jadi kalau kita dah ada OKU, kita kena tangga tu kena ada, dia tak boleh buat tangga lah, dia kena apa macam menusuk tu sikit. Dia kena nak naik dia punya kursi roda tu kan. Dia kena ada yang tu sikit. Kemudian kita siap je orang terima kursi wakaf, sebab kita nak juga melibatkan mereka di dalam masjid. Kata dia pun tempiah. Sekarang ni tak ada OKU dalam masjid ni. Ada OKU tak? Tak ada. Semua sihat-sihat belaka. Maknanya seolah-olah masjid ini hanya untuk orang sihat. Sedangkan di zaman Rasulullah, bila Rasulullah perang Uhud, Rasulullah lantik Abdullah bin Ummi Maktum jadi imam sembahyang di Masjid Nabawi. Orang buta jadi imam. Jadi benda itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam fiqh, Imam Syafi'i pun diriwayatkan, dia kata imam orang buta lebih bagus sebab lebih khusyuk. Sebab orang buta kalau cerita orang perempuan cantik pun dia tak tahu cantik tu apa. Dia kalau suara sedap dia tahu, tapi kalau cerita rupa macam siapa-siapa, rupa seperti bidadari pun dia kata saya pun tak tahu bidadari tu cantik banyak mana, sebab mata dia buta. Jadi sembahyang dia lebih khusyuk. Bahkan kata ulama pada muka surat 50, dia kata apa? Wal haqqu anna al muslima mata tawafarat fihi syurutul imamah kana ahaqqa biha sawa'un kana basiran aw a'ma. Dan dia kata wa kam minan nas basira jarihah a'mal basira. Berapa ramai orang yang celak tapi buta hati. Dia takbir tu dia melayak mata. Wa kam minan nasi
kafifa naqiyul basirah. Dia adalah kafifun, maka minan nas kafifun naqiyul basirah. Dia orang buta tapi celik hati. Itu yang sebenarnya. Saya ada guru saya dulu di Mesir, seorang pakar mazhab Maliki dan pakar usul fiqh. Nama dia Dr. Ramadan Al-Wadud. Dia ajak kami usul fiqh tahun 2. Dia hafal kitab tu, dia buta, dia mazhab Maliki. Kita ni bawa kitab ni, talaqi kitab usul fiqh. Dia buta. Ngajak ni. Subhanallah alaih, profesor pun. Jadi kita susah nak cari sekian sebab dia hafal. Jadi kita nak cari kat mana dia baca. Jadi berapa ramai orang yang buta, hati dia lebih celek daripada kita. Cuma mereka kelemahan, mereka tak boleh jadi pemerintah lah. Kalau jadi nazir orang buta, jadi masjid pun dia tak nampak. Jadi imam dia boleh, tapi untuk kepada pentadbiran, itu kita tak boleh lah. Fiqh, pelantikan imam dan pegawai masjid. Secara syaraknya, pelantikan imam-imam dan petugas masjid ialah kewajipan ke atas kerajaan dan masyarakat kalau kerajaan tak buat lah. Ini dalam negara-negara non-Muslim seperti Thailand, mereka ada dipanggil pertubuhan Islam mereka, seperti di Australia. Tapi kita ni negara Islam, kita ni kita punya pelantikan kita semua di bawah sultan, melainkan negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka lah. Tapi kita punya penyusunan yang sangat sistematik. Maknanya ada elam di Lubnan. Saya baru ni bertemu seorang dengan wakil Lubnan, dia ulama di Lubnan. Dia kata pendapatan ratusan atau ribuan ulama di Lubnan sebulan tak sampai $100. Dia terpaksa cari duit. Kita kalau siapa yang guru takmir, kita dapat sebulan 900. Mereka tak sampai RM500 pendapatan mereka. Hidup sangat miskin ulama-ulama di sana. Jadi kalau kita banding Malaysia dengan negara luar, kita ni di antara yang sangat baik. Itu duit yang rasmi. Kemudian masjid bagi lagi, alhamdulillah. Campur pimat-pimat adalah dekat 2,000 sebulan. Negara lain tak ramai negara yang sistem dia seperti sistem Malaysia. Kita jaki belanja setahun saja dekat guru takmir dekat hampir 400 juta. Kalau belanja bajet dekat 1.2 bilion, tu dia sangat banyak peruntukan. Itu peruntukan yang tiap-tiap tahun lah bajet keluar, itulah 1.2 bilion, 1.4 bilion. Guru takmir dapat dekat 400 juta. Masjid dapat lagi. Macam-macam kelebihan yang kita dapat. Bilal pun dapat. Kemudian orang yang sedekah lagi, yang jadi imam, kenduri kahwin, orang tak bagi dia 100, orang bagi dia 400, 200, yang wajib 200. Cuma kena sikit saksi tu, dia bagi RM20 saksi tu, penting tu. Kenapa lah saksi menjadi mangsa? RM20 dia bagi. Sehari 50 lah. Saya dulu jadi RM20. Minum kopi habis itu lah. Starbucks pun tak lepas. Saksi tu penting tu. Saksi 25%. Kalau peramis, saksi 25%. Kita sikit sangat. Tetapi kalau imam tu, hari tu pengantin seronok pula, dia tak bagi 200, 500. Sehari je 5 kahwin, dah dapat 1,000 dah. Makna dia punya di Malaysia ni pendapatan orang yang duk angkat nikah tu, lumayan, khususnya di musim cuti sekolah. Jadi kita pipi mana? Dia tak balik kampung tak apa. Family dia balik kampung, dia tak balik. Kalau balik terlepas banyak tu. Tu dia. Tapi kalau kita pergi tanya negara lain, tak ada yang macam Malaysia. Itu kebaikan kita bila kita berdaftar. Itu tak kira yang jadi guru kafar lagi. Guru kafar 900, 1,200, ada negeri bagi 1,500. Hanya bekerja sehari 3 jam sahaja. Kalau bawa Grab, lama juga dapat 100 tu. Jadi kita tengok di sini, sudut belanja kerajaan kepada orang-orang agama sebenarnya memanglah taklah mewah, tapi alhamdulillah bolehlah beli rokok 1 kotak sebulan. Rokok tu dia ada macam saya sebut lah, list kan.
makan sikit. Yang ustazah mengajar, alhamdulillah depa boleh gelar. Dia kata dah cukup 3 bulan depa boleh gelar. Jadi makna kehidupan kita di Malaysia tak macam negara lain orang agama sangat tough. Depa tak ada peruntukan macam mana kerajaan kita bagi tu sejak daripada JAKIM ditubuhkan, guru takmil ditubuhkan. Sekarang ni guru takmil hampir ada 4,000 lebih di seluruh Malaysia. Tu dia punya luar biasa kita Malaysia kita. Kemudian dalam Asbah Nazair, Imam Suyuti menyebutkan bahawa tugas imam adalah pemerintah tidak boleh melantik imam yang fasik. Sah semayang tapi tak elok. Fasik makna dia ni orang yang rekod tak bagus. Dan dia mengekalkan, dia bertaubat tak ada masalah lah. Tapi makna dia terlibat di dalam benda-benda haram, tidak menjaga maruah dia, pergi naik kelab. Tak maulah macam tu. Kemudian ini isu hangat di seluruh Malaysia. Saya masukkan hukum mengadakan pilihan raya untuk pemilihan kepimpinan masjid. Saya punya cadangan tak payah buat pilihan raya sebab merajuk banyak sangat bila kalah. Saya pun terpelanting kat sana. Mereka bergaduh. Kita ni tukang ceramah je. Saja penceramah ni dia AJK nak panggil. Jadi bila AJK tu kalah, tukar AJK baru, AJK hak baru tu tak panggil dah ustaz yang lama. AJK lama pergi surau lain, pergi masjid lain. Sebab dia kalah. Itu sebahagian kesan-kesan yang saya tengok di Selangor. Di Penang saya tak tahu lah macam mana rupa dia. Tapi sebenarnya masjid bukan tempat politik. Masjid ni dia semua orang kena duduk kat situ sembahyang, berzikir. Sebab bila politik dia akan ada kempen. Takkan letak WhatsApp sikit, undi aku ataupun kita suruh undi orang lain. Kita ni kan banyak proksi. Masjid ni tempat proksi. Di mana-mana ada proksi kita. Ada yang proksi bagus, ada yang tak bagus. Jadi kalau kita tak boleh masuk, kita hantar orang kita. Jadi akhirnya bergaduh, pumpang. Saya pernah satu surau tu macam umur saya. Saya dah mengajar lama dah. Kita tak tahu di dalam tu ada politik duk bergaduh. Bergaduh orang tua, orang muda. Kita mengajar. Lepas tu tahun tu ada pemilihan tukar AJK baru. Tengok-tengok, bukan setakat AJK dia berhentikan. Saya pun dia berhentikan sekali. Dia cakap, apa pasal? Saya tak terlibat pun dalam AJK tu. Kita tukar mengajar dia. Yang makcik tu sedih lah sebab dia baik dengan saya. Dia pun tak termasuk dalam tu. Jadi sepatutnya AJK yang matang kekalkan ustaz-ustaz yang sedia ada supaya tak bergaduh. Barak dia permit ustaz jauh-jauh, cari geng-geng dia bawa masuk. Jadi suasana macam ni tak bagus. Sebab apa? Hak penceramah tak tahu apa pun. Jadi banyak tempat di Sarawak macam tu. Tukar AJK, bertukarlah penceramah. Jadi sebenarnya kita dalam masjid ni nak buat politik ke kan masjid ini. Yang tu yang saya tengok di Selangor. Jadi akhirnya ada kadang-kadang sebulan 2 bulan tu tertangguh dulu pengajian. Sebab apa? Tak selesai lagi masalah. Sebab tu kita cadang di sini pelantikan imam ni disetujui oleh Majlis Fatwa Perak lah. Pelantikan imam dan pentadbir masjid ialah pelantikan pihak berkuasa. Kita hantar nama lah yang mana ada kelulusan. Sebab masjid ni kata Yusuf Qaradawi tak boleh kita berparti. Kita ni semua akidah sama. Kita adalah umat Islam. Kita masuk tu macam kita kena bayangkan macam kita pergi Mekah. Mana nak kira ni mazhab apa? Kita pergi sembahyang sama saja. Tak ada siapa yang terhalang di situ. Walaupun mereka tu mazhab lain tak baca kunut, bismillah slow, tapi tak apa, tak ada masalah. Sebab kita i'tiqad kita ni ummah Islamiyah. Jadi di masjid sepatutnya kata ulama jangan ada apa-apa sebarang pergaduhan. Nak bergaduh keluar masjid. Pelantikan sebegini menjauhkan masyarakat setempat daripada perpecahan. Sebab itu Rasulullah satu ketika Rasulullah tengok sahabat-sahabat bergaduh pasal baca Quran ni pelbagai qiraat. Rasulullah ajak Umar baca macam ni. Rasulullah ajak dia seorang sahabat lain baca macam tu. Satu ketika sahabat tu main masjid baca Quran qiraat yang lain. Umar tegur, tarik tangan dia, kata salah. Dia kata aku belajar dari Rasulullah macam ni lah. Umar tak setuju.
dia pergi bawa bertemu ya Rasulullah. Rasulullah kata, kamu pun betul wahai Umar, kamu pun betul. Hakadha unzilal Quran, beginilah Al-Quran diturunkan di atas 7 qiraat. Macam tu. Maka Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran ma talaftu, bacalah Quran selama mana kamu bersatu. Fa idza talaftum faqumu ilaihi, bila kamu dah mula bergaduh dalam masjid pasal siapa yang betul, berhenti baca Quran. Quran bukan kita kena berhenti. Sebab di masjid dia punya mizan dia tak sama di koperasi, di tanah lapang. Yang tu tak apa. Sebab tu kita letakkan mizan di masjid adalah perpaduan, tidak boleh ada parti, tak boleh ada apa. Dia semata-mata majlis ilmu yang kita gariskan. Berdasarkan ayat yang di atas, bahawa masjid tidak sesuai sebagai tempat pilihan raya. Pilihan raya ni maksud dia apa? Kita pilih dan berdasarkan persetujuan orang ramai. Maka orang ramai akan sebut masih undi orang ni. Akhirnya apa yang berlaku? Perpecahan, pergaduhan, berpok-pok dalam satu qaryah. Tuan-tuan tengok, ya Allah, nanti dia tak bertengok siapa, seorang pergi surau ni, seorang pergi masjid. Saya tengok sendiri dekat Sarawak ni tu. Dia tak main surau sana dah. Ada kala tukar surau lain, kecil hati. Subhanallah. Kita ini rumah Allah, milik semua orang. Kita adalah orang panggil apa? Syuraka fil ubudiyah. Kita semua hamba. Itu je kita punya konsep. Kalau siapa nak ada beza pandangan, kita tidak boleh buat di masjid. Namun begitu apa yang berlaku di Malaysia, pemilihan pentadbiran dibuat dalam bentuk pilihan raya dalam konsep memilih pentadbiran yang diterima oleh orang ramai. Bagi mereka cara begini membawa kepada wujudnya restu ramai, tapi ada kemudaratan. Kalau nak buat juga, kita buat syarat. Yang pertama, tidak wujud kempen untuk memenangkan mana-mana pihak yang dicalonkan. Bagi nama dan syarat dia, orang tahu dia tu ada kelulusan Quran, ada ilmu syariah. Pilih di atas itu konsep tersebut. Kalau tak kita mengkhianati, kita pilih orang jadi imam tu tak ada basic qiraat, tak ada pun ilmu tajwid, tak pernah pun ma'ruf dengan dia belajar Al-Quran. Itu satu pengkhianatan. Tidak boleh wujud perpecahan. Habis-habis itu kira selesai sembahyang. Calon-calon yang diwajibkan cadang mempunyai kriteria yang melayakkan mereka menguruskan masjid. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila jawatan diberikan bukan kepada ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Sebab tu dalam Perak titah tuanku kita, Tuanku Nazrin, pada tahun 2008 ke 53, pengurusan masjid dari segi pengurusan kewangan, keharmonian dan kegiatan yang memperlihatkan perkembangan ilmu dan perpaduan ummah diukurkan berasaskan program keilmuan yang inovatif lagi kreatif serta memastikan masjid bebas disalahgunakan oleh kegiatan politik berparti, khutbah yang menyimpang, juga beraktiviti unsur politik yang berparti yang boleh memecahkan belah umat. Untuk maksud memantau aktiviti masjid daripada menyimpang, beta dengan ini menitahkan orang besar jajahan. Orang besar jajahan yang kami ada program dengan dia tu di bahagian Datuk, bahagian Serai, pegawai takbir agama daerah macam Ustaz Yusof, dia takbir. Penghulu serta polis diraja Malaysia menyembahkan laporan secara mingguan sebaik sahaja berlakunya kegiatan yang menyimpang di masjid, terutamanya kandungan khutbah dan tazkirah, demi menjaga perpaduan umat Islam. Nanti insya-Allah pada bulan depan kita baca gaji apa semua kuartus semua kita dapat 2 kali siri. Kita akan sambung pada bulan depan insya-Allah. Kita akan cari tarikh lah. Jadi sekarang ni kita buka soal jawab kepada tuan-tuan dan puan. Kalau siapa nak beli buku untuk masjid, ada habislah buku tu. Saya pun beli dekat Jabatan Agama hari Khamis itu. Kita bayar cash dia apa. Jadi kalau siapa nak beli boleh, nanti resip bulan depan lah saya buat. Resip bulan depan insya-Allah. Jadi kita ada setengah jam lagi untuk kita berdiskusi ataupun nak bagi pandangan dan seumpama dengan dia. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dua soalan kepada pandangan. Pertama tadi Ustaz sebut saya dari Masjid Jamil Syarif macam. Oh, Masya Allah. Ustaz sebut tadi di awal ceramah tadi, diskusi tadi, dalam mazhab Syafi'i yang wakaf tak boleh diubah, dan kalau diubah dia ada syarat-syarat yang jadi saya minta Ustaz kalau boleh uraikan lebih lanjutlah, sebab situasi sekarang ni banyak berlaku. Dan yang keduanya, saya tertariklah dengan saranan Ustaz tadi bahawa kita perlu ada sistem macam kalau tabung perlu banyak melalui akaun dia. Contohnya kalau kita ada sistem umpamanya orang bagi duit dekat imam ataupun yang berkuasa masjid untuk bagi ke masjid ataupun pihak tertentu, dan kita masukkan dalam mungkin memang tak ada niat kita nak duit itu, tapi kerana ada sistem dia campur dengan duit kita, dan dari segi hukum mohon Ustaz jalankan. Terima kasih. Baik. Yang pertama tu dalam mazhab Syafi'i, dia kalau nak nak ubah tu kena pergi jumpa wakif tu, dia merestukan perubahan kontrak. Itu kalau dia hidup, kalau dia mati tu yang susah. Sebab itu kita ada mazhab Hambali, dia guna kaedah istibdal. Cuma bila nak buat istibdal, kita kena mohon kelulusan daripada majlis fatwa. Itu susah sikit. Lepas tu di Kedah kita tengok bila dia buat kontrak tu, dia buat bersyarat. Kalaulah saya mati, niat yang saya buat ni tak dapat diusahakan, saya serahkan kepada majlis untuk buat apa saja yang mendatangkan manfaat kepada tanah tersebut. Itu bagus. Jadi bila seorang tu nak berwakaf ke masjid, kita buat sedikit bacaan sirah tu, katakanlah apa yang dia niat tu tak boleh dilaksanakan, pihak kami berhak melakukan apa-apa yang mendatangkan faedah. Itu bagus. Dia macam buat ta'liq, buat umrah lah. Kalau dia di ihsar, kira tu batal umrah dia nak selamat. Jadi kena buat macam tu. Sebab kalau mati tu yang susah. Sebab tu banyak tak nak wakaf, majlis agama tak nak ubah. Sebab pewakif dia mati dah. Nak ubah susah. Dan tak semua majlis fatwa dia terbuka ataupun dia ringan. Jadi dia bergantung kepada setiap negeri. Sebab kuasa tanah Mekah dia bawa majlis agama setiap negeri. Jadi setiap negeri ni dia ada cara mufti berfikir, cara mufti handle. Jadi itu yang dia punya cara dia. Tapi kalau dia masih hidup, senang kita pergi ambil izin daripada dia. Yang kedua, itu hukum dia berdosa lah. Sebab tu dalam dia panggil fiqh pengurusan NGO lah, macam rumah anak yatim dan seumpama dengan dia masjid, sekolah, tidak boleh membuka akaun peribadi untuk menerima derma. Sebab macam tu Haji sebut kita tak tahu duit ni nak bagi siapa. Disebabkan kadang-kadang kita ni tak alert benda ni. Kadang-kadang dia melibatkan, boleh pecah amanah. Sebab tu kita kena faham dari sudut syarikat. Syarikat dia ada enterprise, dia ada sendirian berhad. Kebanyakan sekolah bila dia daftar di atas sendirian berhad, dia adalah orang yang bekerja dengan syarikat tersebut. Jadi bila dia nak menerima ataupun nak buat tender dan sebagainya, dia kena mesyuarat dulu, kena ada rekod. Dia tak boleh bagi tender tu macam tu saja. Sebab itu ada setengah pengetua kena tangkap, sebab dia ingatkan itu sekolah dia. Betul dia yang buka, tetapi bila sendirian berhad, dia kena audit, dia kena bayar cukai, dan dia itu pekerja kepada syarikat tersebut. Sama dengan masjid. Jadi akaun tak boleh akaun peribadi. Mereka dalam keadaan darurat, mungkin masa tu tak buka akaun lagi, tapi kena minta orang yang derma tu letak wakaf masjid, so kita rekodkan balik untuk temporary, tapi untuk selamanya tak boleh. Itu yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang kalau orang nak minta derma tu buat akaun peribadi, jangan percaya, bahaya. Bahaya. Bukan kata-kata semua orang, tapi selalunya macam tu. Sebab siapa yang boleh audit akaun dia? Bukan boleh pergi macam tu. Dia mesti ada perintah mahkamah. Boleh. Kalau tak ada perintah mahkamah, boleh kita pergi selongkat akaun dia. Kalau masuk 20,000, kalau orang tak rekod 20,000 tu, pergi macam tu je. Jadi kena ada akaun syarikat ataupun akaun bank. Dia menjadi satu kewajipan. Jelas? Ini dia panggil fiqh dia.
Muslimat ada apa-apa soalan? Nanti baru masuk bab muslimat bulan siri yang kedua. Hukum wanita bekerja di masjid. Dia ada bab. Tapi tak sampai lagi lah. Silakan, kita ada lagi 20 minit. Semua clear? Semua clear? Okay, alhamdulillah. Sebab ini pembincangan yang sangat menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa dia realiti, dia orang kata apa, memang alam yang realiti dengan kita. Dia bukan semata-mata kajian. Silakan. Semua okey Kita bahas banyak, tak ada satu soalan lah. Satu soalan je lah. Muslimat tak ada? Tak ada juga. Saya memang tak ada. Tulis. Kalau siapa malu, dia boleh bertulis lah. Sebab kita ada banyak lagi isu ni. Ini belum masuk isu. Kita akan bincang nanti istibdal. Ada istibdal waqaf. Kemudian tata cara hiburan di masjid, etika penyampaian, kemudian apa nama dia, garis panduan pelancongan di masjid dan surau, kemudian jual beli, aktiviti di masjid, kanak-kanak menjadi imam, sampailah kepada pengurusan jenazah di masjid. Ya. Jadi bab yang kita akan bahaskan pada siri yang kedua. Kemudian quarters, di sini tak ada quarters imam, tak ada quarters imam. Setengah masjid dia ada quarters imam. Jadi kita akan bahaskan quarters imam ni macam mana. Kemudian hukum orang bukan Islam menderma dan dibina masjid, dan hukum wakaf daripada orang bukan Islam. Dia wakaf, boleh tak orang bukan Islam dia bagi tanah untuk buat masjid? Ada. Kemudian hukum duit haram. Duit haram, boleh tak masjid menerima duit haram daripada penderma-penderma yang mendapat apa dia panggil apa, pendapatan daripada wang haram. Mungkin dia GRO, dia nak derma duit dia naik kelab tu kepada masjid. Itu di antara isu-isu yang siri kedua. Jadi tuan-tuan boleh ajak sebenarnya masjid-masjid yang di luar kepala batas pendagang, sebab dia benda ni berkaitan dengan pendapatan masjid. Kita ada bahaskan benda tersebut. Kalau tak ada macam esok tak ada soalan lah. Silakan Tuan Haji kita. Ya. Boleh. Saya Masjid Harapan Taman. Jadi saya dah tanya Ustaz penyelesaian tadi, sebab kebanyakan masjid dah maaf cakap peluang-peluang untuk menyimpan duit banyak. Dia mengatakan bahawa kita masjid banyak. Dan kita tahu hukum dia, saya macam masjid saya ada lebih kurang 400,000 ni banyak untuk mengimarahkan masjid. Dan kita sekarang ni dalam masjid ini, apalagi untuk mengimarahkan masjid untuk pagi ini. Jadi adakah kita boleh mengeluarkan itu dengan perancangan yang baik, bukan sewenang-wenangnya? Nombor satu. Nombor dua, saya ada dengar satu koperasi masjid mendapat pinjaman daripada masjid memberikan pinjaman pada koperasi berkenaan untuk jalan perniagaan, dan kiranya juga dibolehkan. Terima kasih. Ya, saya tadi sebut dari segi reserve duit. Kita boleh reserve dalam 10%, 10 hingga 15%. Dia tak boleh lebih banyak, sebab orang yang bagi niat pewakif. Sebab mudahnya kita kira duit tu duit wakaf lah. Duit wakaf, dia punya matlamatnya digunakan untuk kegunaan aktiviti masjid. Jadi cukup dalam kita katakan 10 hingga 15% disimpan untuk apa-apa kejadian. Yang lain memang kita kena infakkan untuk aktiviti, makan, program, apa-apa yang perlu dibuat di masjid. Sebab kalau kita tak buat, pahala tak dapat lah orang bagi tu. Sebab orang yang bagi tu dia nak pahala, dia memang nak diinfakkan. Jadi mentaliti macam tu kena ubah supaya kita tidak menanggung dosa menyimpan harta wakaf ni. Dia perlu diselenggarakan. Kalau nak lebih pun 20% kita simpan, takut apa-apa berlaku kebocoran, dah ada duit reserve, duit gaji dan sebagainya. Jadi kita minta, kalau
ada macam tu, masjid tu kena lantik lah seorang macam konsultan yang dia boleh tahu duit tu nak buat apa. Sebab duit ni kalau jadi lebihan, duit tu kena bagi kat masjid yang kurang. Dari segi fiqh, duit yang lebih tu boleh diberikan kepada masjid-masjid lain yang tak cukup duit. Walaupun orang tu derma kat masjid, tapi masjid ni satu unit dia, semua masjid rumah Allah, cuma beza dia pengurusan. Jadi katakanlah duit bertimbun ada berjuta, boleh bagi pada masjid yang tak cukup duit, nak bayar gaji imam tak boleh, nak bayar apa dia maintenance tak boleh. Jadi itu yang perlukan kepada ilmu. Jadi sebenarnya cadangan di wilayah mana-mana masjid yang ada lebihan, dia kena tolong masjid-masjid yang kuat. Itu kalau ada fatwa tu bagus, boleh mohon lah, boleh minta mohon supaya dia tak ada perlumbaan. Yang ada adalah melengkap di antara satu sama lain. Yang kedua, tak bolehlah bagi duit masjid pinjam koperasi. Melainkan dia ada persetujuan, makna dia koperasi itu pun ada masjid, bukan koperasi yang lain. Koperasi ni dia ada akta dia ada adakah koperasi luar yang nak tolong masjid. Kalau dia koperasi bawah koperasi macam ada tentera, ada koperasi, agensi koperasi, dia ada kementerian dia. Jadi koperasi yang famous tu, koperasi pos, saya tak ingat, saya banyak terlibat juga dengan mereka. Jadi tak boleh kita ambil duit tamu masjid yang untuk masjid kita pergi buat koperasi. Jadi sebab itu ini melibatkan duit wakaf. Duit wakaf tak boleh nak pinjam-pinjam macam tu. Dia mesti untuk pembangunan, niat. Kalau kita buat borang lah, orang yang bagi duit tu, dia nak niat apa? Dia suruh buh kat koperasi ke? Tak ada. Dia untuk masjid, untuk kegunaan aktiviti masjid. Jadi itu perlu diambil perhatian. Kalau nak buat juga kena buat surat dan hantar kepada majlis fatwa, dan majlis fatwa akan timbangkan. Itu cara prosedur dia. Jangan hukum, jangan kita buat pandai-pandai. Mesyuarat AJK tak tanya AJK fatwa, sebab AJK fatwa yang paling berkuasa ke atas semua tindakan masjid. Jelas Okey. Ada apa lah? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan kepada saya. Kalau kita tengok ada setengah masjid yang mempunyai tanah wakaf untuk kubur. Okey. Tetapi tanah wakaf untuk kubur tu masih belum digunakan sebab masih ada ruang yang lain. Adakah tanah kubur tersebut yang diwakafkan tu boleh kita buat pembinaan sementara untuk kegunaan dan kegiatan masjid, dibolehkan ataupun tidak? Pembinaan masjid? Bukan pembinaan maksudnya pembinaan dari segi sektor sukan atau untuk sementara kita nak gunakan dan tersebut dibiarkan kosong macam tu. Ya, yang tu itu soalan yang saya duk kaji sekarang ni. Dia dari segi fiqh dia khilaf lah. Tetapi maknanya dari sudut enakmen kita tak boleh buat lagi sebab dia buat untuk kubur lah. Itu yang sebab itu bila kita nak buat dulu, orang yang nak wakaf tu kita pujuklah dia. Ni kalau nak hak yang sebelah ni kita buatlah sikit aktiviti. Tapi masalah dia dulu orang kata apa, maklumat ni tak ada. Jadi kita terima bulat-bulat niat pewakif. Jadi itu yang menjadi masalah. Kalau nak buat juga kena buat surat kat majlis fatwa, tanya pendapat depa sebab fiqh ni ada banyak pendapat. Tapi kalau untuk nak jadikan benda ini legal, kena rujuk kepada majlis fatwa. Dia kata boleh main, kata tak boleh main, tak boleh main. Jadi itu yang menjadi masalah. Macam tanah ni kita bincang, makna dia sekarang nanti akan datang kena ada pegawai-pegawai yang selia ni dipanggil syariah racing. Mana apakah isu-isu syariah yang akan ni dipanggil, bukan kata benda ni syariah tak patuh, tapi dipanggil isu-isu yang bakal jadi kontroversi. Dalam masjid kita kena ada 2-3 isu. Apa isu-isu yang kita rasa akan jadi masalah? Ni kita namakan sebagai syariah isu. Kalau dalam industri kita sebutlah macam isu fee, adakah fee tu betul halal tak halal. Yang kita sebut ni, ini dipanggil syariah isu. Makna dia boleh jadi halal, boleh jadi haram. Jadi kena ada satu persidangan, buat paper sikit, hantar kepada majlis fatwa, minta pandangan mereka. Sebab kuasa kat mereka, bukan kuasa kat Allah. Cerita dia. Tapi kalau saya sebab saya tengok bila ruang yang banyak dibiarkan
kosong. Betul. Hutan, Betul. Jadi mungkin kaedah yang kita boleh gunakan untuk sesuatu yang boleh mendatangkan hasil untuk masjid. Betul. Sebenarnya- Tapi kita ni ada undang-undang. Jadi kita nak bergerak tu secara betul. Jadi senang je. Kita buat paper sikit, hantar kat jadi fatwa daripada persidangan. Boleh tak boleh? Sebab kalau kata anak kata boleh, majlis fatwa kata tak boleh, tak jadi juga. Jadi cara dia ialah minta buat paper sikit, hantar kepada majlis fatwa atau kami tanah macam ni terbiak, nak buat tempat rekreasi boleh tak? Jadi kalau mereka tak bagi, maka kenalah cari tempat lain. Sebab kubur ni kadang-kadang ada musim tu ramai je ramai. Okey, saya ada muslimat. Apa pendapat Ustaz tentang pemberian maaf fidyah? Kebanyakan individu sekarang menyerahkan beras fidyah kepada masjid untuk diedarkan. Ya, masjid boleh jadi wakil. Sebab masjid dia ada data. Sekarang ni kalau di Kedah, masjid ada data. Jadi, tapi masjid tak boleh terima. Ni kena betul, masjid tak boleh terima zakat. Tapi boleh jadi wakil mengedar zakat. Masjid dia bukan orang. Dulu ada fatwa tapi dia ubah dah sebab berlaku kesilapan. Dia kata masjid boleh terima zakat. Bila kesan macam tu, maka bila masjid terima zakat, dia akan bagi kepada pengurusi, bagi kepada imam. Sedangkan pengurusi tu mungkin gaji dia besar lah, pencen dia. Maka majlis fatwa di wilayah telah ubah, masjid bukan orang yang boleh terima zakat tapi boleh jadi wakil. Jadi bagi duit kepada masjid untuk edarkan kepada ahli qaryah yang mana mempunyai sifat-sifat asnaf. Itu cara dia. Memang mazhab Syafi'i tak membenarkan mana-mana agensi ataupun badan menerima zakat. Untuk jadi wakil boleh. Macam sekolah. Sekolah menerima zakat bermaksud sekolah menjadi wakil untuk mengedarkan zakat di kalangan para pelajar. Itu maksudnya. Jelas Sebab tu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tanyalah apa saja. Ulama kita dah ada jawapan. Bukan saya, ulama kita dah kaji. Zakat ni ada beratus fiqh yang telah ditulis oleh para ulama kita. Saya terlibat sebagai penapis atau penyelia buku fiqh zakat Qaradawi yang akan dicetak oleh Lembaga Zakat Wilayah PPZ setebal 2,400 surat. Nanti dia bagi free lah. Dia cetak tu esok dia minta awal, dia nak free cetak 1,000 buah. Jadi sebab Yusuf Qadari bagi izin, tetapi dengan syarat tak berniaga. Jadi buku tu free. Tebal 2,400 surat dalam 4 atau 5 jilid. Di situ macam-macam beratus isu zakat. Kami iktikaf buku tu dekat setahun. Duk semak yang terjemah orang lain, tapi semak pun makan masa. Jadi alhamdulillah saya terlibat banyak dalam agensi ni. Kita boleh berkongsi di sini. Makna dia tuan-tuan boleh bertanya sebab buku-buku ni ada, bukan saya pandai tak. Saya terlibat je. Jadi semak, jadi kita ada maklumat sikit, kita berkongsi pada tuan-tuan. Ya, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita bertemu pada di bulan hadapan pada waktu yang kita akan tentukan. InsyaAllah kita hatam dan tuan-tuan boleh jemput lagi pada stakeholder, orang yang ada kepentingan untuk kita baca buku ni, kerana kita boleh orang kata semak semula, review semula apa cara untuk kaedah untuk kita menjadikan masjid ni lebih patuh syariat. Masjid tu syariat lah, tapi patuh dia panggil dia syariah compliant. Sebab kadang-kadang berlaku juga beberapa kesilapan, tapi kita tak nak blame, nak kata apa orang. Kita berbetul dengan ilmu. Itu cara kita, ilmu yang menyelesaikan semua masalah kita. Sebab itu insya-Allah pada pihak masjid, pada Ustaz Yusuf, pada pengurusi, daripada semua imam-imam dan juga para pentadbir masjid, insya-Allah kita bertemu lagi pada bulan hadapan. Tuan-tuan bolehlah perhabis buku ni ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.